Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini cikgu nak imbas kembali topik sebelum cuti tempoh hari, iaitu melukis graf sinus, kosinus dan tangent. Okey, macam mana nak lukis? Okey, macam mana nak lukis? Kena penuhkan dulu jadual ni. Okey, dia punya apa panggil jadual nilai. Okey, dah penuh. Okey, jadi boleh lihat dekat sini untuk graf sin dia akan kosong, dia akan kosong, intersect dekat pasti X, okay, dekat kosong, kemudian 180, kemudian 360. Jadi graf dia macam S lah, dia akan berbentuk S. Dia punya nilai maksimum dia adalah 1 dan nilai minimum dia adalah negatif 1. Okey, untuk graf seterusnya, cikgu nak tunjukkan kalkulator saintifik macam mana nak dapatkan jadual nilai ni lah. Okay, untuk graf seterusnya adalah graf cos, okay, cos X. Jadi macam mana nak dapatkan cos X? Kita boleh dapatkan daripada kalkulator dengan penuhkan nilai kat sini yang ada. Ya, kalkulator tak keluar lagi. Jadi dekat sini, okay, kita gunakan cos X. So, tekan cos, kosong. Akan dapat 1. Okay, 2 pula keluar. Kita guna 1 je. Okay, cos kosong akan dapat 1. Jadi tuliskan 1 dekat sini. Cos 30 akan dapat 0.866. Jadi sini tulis. Jadi kamu lengkapkan ke semua. Cikgu tunjukkan cara saja. Jadi kita akan dapat untuk intercept pasti X apabila cos 19 dah jadi kosong lah. Okey, kosong. Kemudian dia ada lagi kosong dekat 270. Okey, cos tu kosong 90 dengan 270. Dan dia punya nilai minimum dia sama macam graf sin tadi. Okey, sebab dia tidak ada sebarang nombor dekat depan kan. Dia tak ada sebarang nombor. Okey, jadinya dekat sini okey, dia punya nilai minimum negatif 1 dan nilai maksimum dia adalah 1. Okey, dia punya graf untuk cos dia bentuk macam K. Jadi bermula dengan 1, dia intercept dekat 90, satu lagi intercept dekat 270. Okey, jadi kena plot lah satu-satu. Cikgu nak tunjukkan dengan cara yang cepat. Okey, dia punya kosong adalah 1. Jadi bermula dengan sini, dia akan pergi sini. Mencong sini, okey, kemudian dia naik 360, dia akan dapat nanti 1. Buat cantik sikit lah. Okay, kalau kamu plotkan satu-satu, dia akan dapat graf yang sangat smooth, sangat cantik. Cikgu tak plot satu-satu sebab cikgu nak cepat, nak tunjukkan graf yang lain. Takut nanti tak sempat sebab video ni takut berat kan. Okey, kemudian untuk tan pula sama juga. Tekan tan kat sini kan. Okey, kosong sama dengan akan dapat kosong. Tan 30 akan dapat, setiap kali itu kena tekan tan lah. Tan 30 akan dapat 0.577. So kamu lengkapkan jadual ni. Untuk 90 dia akan mendapat tak tarif sebab dia adalah tan. Untuk 180 dia akan dapat kosong. Tak tarif ni masuk error. Okey, bila tekan tu dia akan keluar error. Untuk 270 juga adalah tak tarif. Okey, kosong. Contoh kalau tak tarif kan, cikgu tekan sini, tan 270 akan keluar error. Made error. Okay. Jadi bila dah dapat macam ni, plotkan graf. Okey, kosong. Ni 577. Carilah. 2.5 kan, jadi area sini. 60 ni akan dapat 1.732.
Dari sini. So yang ni akan dapat macam ni. Okey. Kemudian yang ini pula dia persilangan pasti X adalah 180 sahaja. 170 dengan 360 kan. Okey, cuma dekat sini dia punya untuk tan dia tak tertarif lah. Dia ada 240. Yang ni jadi macam ni. Okey, dan 360 okey jadi macam ni. Okey. Jadi boleh tengok dekat sini 90. Okey, graf tu dia tak dia tak lintas 90, dia naik ke atas. Dan sama juga dengan 270, dia akan naik ke atas, dia tak akan potong 270 tu. Sebab tu adalah tidak tertarif. Okey, kemudian untuk lengkapkan ini, okey, ni adalah jadual nilai dia. Untuk sin, nilai maksimum dia adalah 1. Jadi pula nilai maksimum untuk sin X adalah 1, nilai minimum dia adalah 1. Manakala untuk tan X, dia punya nilai maksimum dan nilai minimum tu tak tertarif sebab dia tidak tahu, kita tak tahu dia punya nilai yang paling tinggi dan paling kecil. Manakala untuk minimum untuk sin dan cos adalah negatif 1. Manakala tan samalah tak tertarif. Okey, tak tertarif. Dia akan dapat 1, negatif 1, negatif 1. Untuk pintasan X kita boleh tengok dekat sini lah, dipotong dekat mana. Okey, dipotong dekat mana X. Di mana nilai untuk X tu adalah kosong. Jadi kita boleh lihat dekat sini. Contohnya kan, untuk graf sin, apabila X sama kosong, dia memintas pada 180 dan juga 360. Jadi dalam jadual nilai ni, jadual nilai boleh tulis sebagai apabila X sama dengan kosong ni. Jadi dia memotong dekat 180 dengan 360. Ini pula dia memotong dekat 90 dengan 270. Ini pun sama. So, kena tengok jadual lah. Kena tengok graf yang kita lukis tadi. Okey, untuk pintasan Y ni adalah tengok kan, dia punya Y. Contoh cikgu tunjuk untuk tan. Okay, graf tan, dia tak ada memotong. Dia memotong dekat kosong. So, untuk tan, dia punya pintasan Y dia adalah kosong. Jadi, kita boleh lihat untuk cos saja 1. Sin dia bermula kosong. Okay, amplitude ni maksudnya ni dia punya bukit dia ni. Okay, yang atas ni. Amplitude dia adalah 1 kan. Yang ni pun adalah negatif 1. Okay, jadi dia naik 1. Amplitude ni adalah 1. Manakala kala ni untuk 360 dia membentuk satu tempoh, okey, satu kala. Faham tak? Kalau 180 separuh bentuk ni. 360 dapat satu bentuk. Jadi ini satu kala. Yang ini untuk tan pun akan dapat satu kala. Kita berpandukan 360. Jadi dekat sini satu ni tiada. Dia tiada amplitude sebab dia tidak ada nilai maksimum dengan nilai minimum. Untuk kala, untuk satu lah. So, kita tengok berdasarkan 360. Okey. Kemudian, cikgu nak tunjukkan untuk graf ni. Kita nak lukis graf berdasarkan kesan perubahan pemala. Okey, pemala ni kita lihat kepada nilai A. Nilai A ni adalah di depan sin. BX sama sin ni abaikan. Okey, untuk pengetahuan kamu, apabila dia ada pemala, A ni merupakan dia punya nilai amplitude dia. A ni adalah amplitude, B ni adalah tempoh, manakala C ni adalah pintasan Y. Okey, cikgu tunjukkan dekat sini, apabila A menjadi 2. Okey, apabila A menjadi 2, maksudnya dia, kalau yang biasa kita lukis tadi, dia pergi kepada 1 kan. Maksudnya, dia naik sini. Okey, ni yang biasa. Dia potong 180. Kemudian dia pergi kepada 1 negatif 1. Itu yang biasa, kalau yang biasa. Kalau apabila A tu, pemala A tu berubah menjadi 2, maksudnya dia punya amplitude ni daripada kosong, daripada X pasti X, dia adalah 2. Faham tak? Okey, yang cikgu lukis warna oranye ni, dia adalah Y sama dengan sin X. Macam kita buat tadi kan, dia ada amplitude dia 1.
Tapi apabila amplitude A berubah menjadi 2, maka daripada paksi X, dia akan jadi 2 lah. Dia ada 2 unit. Kalau dia 3, dia akan jadi 3 unit. Itu 2, 3. Okey. Sekarang kita cuba buat untuk apabila B, pemalar B berubah menjadi 2 dan 3. Okey, seperti mana yang cikgu sebut tadi, B ni adalah tempoh. Okey, maksudnya dalam 360 tu, dia ada satu kala. Okay, kala dan tempoh tu samalah, benda yang sama. Jadi dekat sini, apabila B menjadi 2, maksudnya dekat sini, dia buat cos 2x. Okey. Jadi ini adalah graf cos. Okey, kalau graf cos maksudnya 360 bahagi dengan n. Bahagi dengan n akan dapat 2. Okey. Kenapa nak bahagi dengan n? Okey, maksudnya kita nak tahu berapa kala. N ni adalah dia punya kala dia. Bukan macam ni. 360 bahagi dengan n. N ni kala. Jadi untuk dua kala ni 360 bahagi dengan 2 akan dapat 180. Jadi untuk 180 ni sini satu kala. Sini satu kala. Maksudnya dua kala lah dia ada, dua tempoh dia ada. Okey, macam mana nak plotkan dia? Kita punya garis adalah 180. Okey. Dan cos tu adalah cos yang biasalah. Kalau cos dia tak ada depan pemalar A ni, maka dia bermula dengan 1. Jadi untuk 180 maksudnya 90 lah kalau dilipat 2 kan. Okey, ni adalah nilai minimum dia. Ni adalah graf cos. Kalau graf cos dia punya dia mesti bermula dengan 1 kan. Jadi 1 turun bawah, naik atas balik. Okey, ni satu kala. Kemudian dia punya pembahagi yang kedua ada 270. 270 adalah maksimum dia. Ni kena buat cantik lah, dia macam bukit. 70 naik lagi ke 360. Macam tu. Okey, ni untuk cos 2x. Kalau yang ni cos 3x, saya kena buat benda yang sama lah. 360 bahagi dengan 3. Jadi 120. Jadi untuk 120 ni dia akan dapat satu kala. Okey. Kemudian tambah lagi 120 akan dapat 240 kan. Jadi dekat sini ada 3 kala lah. Okey, 3 tempoh. Graf tu dia ada 3 tempoh. Sama juga dia kalau membahagi dia 60 minimum dia. Jadi macam ni lah dia kurus. Dia banyak 20. Okey, kemudian 240 kan. Turun bawah 240. Okey, kemudian 360. 240 300. Okey. Kena buat cantik sikit. Okey. Satu, dua, tiga gitu. Ni salah. Nampak? Okey. Cos 3x 3 ni maksudnya dia ada 3 kala. Untuk 360 dia ada 3. 1, 2 untuk 2x kan. Ini 1, 2, 3. Okey. Untuk C ni pula, C ni merupakan pintasan. Okey, pintasan. Apa yang dimaksudkan dengan pintasan? Sama ada dia naik ke atas ataupun dia turun ke bawah. Kalau positif 1 maksudnya dia berada ke atas. Kalau dia negatif 1 dia berada dekat bawah. Okey, macam kita dapat tadi, graf yang kita dapat macam ni kan, untuk kosong. Macam ni kan, dia punya 90 tak tertarikh, 90 dengan 270 yang tak tertarikh. Okey, jadi dia akan dapat macam ni. Kalau dia positif 1, maksudnya dia naik ke atas 1. Okey, jadi kena padam. Okey, dia jadi macam ni. Okey, yang ni pula 270 tak tertarikh, maka dia 180 lah, dia ada nilai dekat 180. Dia potong dekat sebab dia positif 1 kan, dekat sini. Macam tu. Okey, dan yang sebelah dia mesti bermula dengan 1 tapi dia yang tadi kan 1, so kita naik pada 1 lagi. Ya, dari sini. Jadi macam ni.
Okey, kalau negatif 1 dia kena bermula, dia intersect dekat negatif 1. So, samalah, kena turun bawah. Yang ni pun intersect dia dekat sini. Macam tu. Yang ni dekat sini. Macam tu. Okey, boleh faham tak? Yang ni cikgu terangkan nanti hari Jumaat ya. Jadi tolong buat dalam buku kerja baru kamu nampak macam mana jalan dia, okey?